Baru tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الشيخ زين العابدين بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى: وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Adapun yang harus pada hak Allah Ta'ala itu ialah berbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan dia berbuat tiap-tiap mungkin. Lawannya tiada harus, yakni tiada harus pada hak Allah Ta'ala itu berbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan berbuat tiap-tiap mungkin. Mana misal bagi tiada harus seperti wajib atau mustahil, maka yaitu mustahil tiada harus itu hanya harus selama-lamanya. Baik. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid karangan bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala, sehingga pada kata dianya adapun yang harus. Baik. Jadi kita telah habis dah cara hak ketuhanan, orang panggil hukum sifat ketuhanan yang wajib pada akal kita 20 perkara yang kita i'tiqad dengan mesti, sungguh semesti. Dan lawannya 20 perkara juga orang panggil perkara yang mustahil, yang wajib kita i'tiqad dengan istihalah, tentu tidak. Jadi 20 campur 20 yang wajib itu kita i'tiqad dengan wujud, mesti.
Mesti Tuhan ada, mesti Tuhan sedia, mesti Tuhan kekal, mesti Tuhan tak serupa apa yang baru, mesti Tuhan bersangat-sangatan tunggal esa pada zatnya dan pada segala sifat dan pada segala perbuatannya, dan mesti ada cara-cara zatnya, dan mesti ada di zatnya sifat berkuasa, mesti ada di zatnya sifat penentu, dan mesti ada di zatnya sifat pengetahuan, mesti ada di zatnya sifat penghidup, mesti ada di zatnya sifat pendengaran, sifat penglihatan, dan sifat penutur perkata perkecek. Dan mesti keadaannya Allah yang mempunyai sifat berkuasa ila akhir sampai 20. Kemudian tentu tidak dia tak ada, tentu tidak dia baru, tentu tidak dia tu binasa, tentu tidak dia serupa akan segala yang baru, tentu tidak dia tu berbilang pada zat, pada segala sifat, pada segala perbuatan, tentu tidak dia ada cara-cara sifat, apatah lagi jirim atau arwah, tentu tidak di zatnya ada sifat lemah, tentu tidak di zatnya sifat mabuk, pabuk, nyanyak, tentu tidak di zatnya sifat bodoh, tentu tidak di zatnya sifat mati, ila akhir. Gitulah. Jadi 20 yang wajib kita i'tiqad dengan wujud, 20 yang wajib kita i'tiqad dengan istihalah. Jadi dia orang panggil 20, capu 20 jadi 40 aqaidil iman. Kemudian pada malam ni kita nak masuk sambung lagi perkara yang harus dia panggil. Jadi hak wajib lepas dah, hak mustahil pun lepas dah. Kemudian malam ni pula wajib kita i'tiqad ada pun yang harus pada hak Allah Taala itu. Ni orang panggil sifat yang harus, sifat atas dalam majaz dia panggil dah. Karena sifat orang panggil sifat atas jalan hakiki, sifat tu maqama bil mausuf. Makna yang berdiri ada di zat. Sedangkan perkara hak dia nak bagi tahu pada kita ni dia tak ada di zat. Hanya reti pada perbuatan dia. Jadi sifat pada majazi, pada majaz saja. Sebut sifat yang harus ni bukan sifat hakiki. Hanya dikatakan sifat juga tu ma laisa bizatin, dia panggil ma laisa bizatin, barang yang selain daripada zat maka boleh dipanggil sifat, tapi bukan sifat di atas jalan hakiki, hanya sifat atas jalan majazi saja. Jadi jangan duk faham kata sifat yang harus ni ada di zat Allah Taala, tidak, tapi reti hukum bagi perbuatan Allah Taala, gitu. Hukum bagi perbuatan Allah Ta'ala. Jadi oleh kerana kita i'tiqad Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, dengan berkuasa, dan bersifat dengan iradah, dengan sifat penentu, maka Allah Ta'ala maha berkuasa mengada meniada apa yang dia tentu sedia kala. Kayak gitu. Baik. Timbul di sananya perbahasa, adakah wajib Tuhan buat makhluk atau mustahil Tuhan buat makhluk? Sebab apa tu? Kerana di sananya ada satu kelompok namanya Mu'tazilah. Mereka mengiktikadkan wajib Allah Ta'ala ni berbuat baik dan yang terlebih baik pada makhluk. Di dalam peribahasa ilmu ni dia panggil wajib solah dan aslah ala Allah. Wajib Tuhan buat baik dan yang terlebih baik pada hamba-Nya. Itu i'tiqad Mu'tazilah. Jadi di sisi Mu'tazilah, Tuhan ni wajib buat solah, buat baik pada hamba. Mana buat baik pada hamba? Kita kata tak makan nasi dengan makan nasi, mana baik? Baik makan nasi pada tak makan nasi. Kayak gitu. Kenyang dengan lapar, mana baik? Baik kenyang pada lapar. Sehat dengan sakit, mana baik? Baik sehat pada sakit. Maka di sisi Mu'tazilah, Tuhan wajib buat hamba ni sehat. Tuhan wajib bagi hamba ni makan. Tuhan wajib bagi hamba ni kenyang. Gitu. Baik. Hak kenyang tu pula, hak makan tu pula. Makan nasi dengan ikan kering, makan juga orang panggil.
Banding makan nasi dengan kering, mana baik makan hotel 5 bintang? Oi, lebih baik makan hotel 5 bintang. Itu dia panggil aslah, tur lebih baik. Jadi di sisi Mu'tazilah, Tuhan ni wajib buat solah bagi hamba, buat baik pada hamba, dan wajib buat yang terlebih baik bagi hamba. Gitu. Jadi kalau hamba tu lapar, kebulu, miskin, sakit, itu bukan Tuhan buat dah. Itu hamba sendiri yang buat. Siapa suruh makan benda manis sangat? Nak macam mana? Siapa suruh tak kerja? Sebab itulah kebulu, sebab tu miskin, papa kedana, miskin. Itu Mu'tazilah. Nah? Tu. Siapa suruh hamba tu tak exercise? Pasal tu kena kolesterol tu, pasal tu kena kecil manis tu. Allah kau buat hamba tu sakit? Dah. Hamba sendiri. Sebab sakit tu syar, jahat. Kau siapa suka sakit sini? Siapa yang buat hamba tu accident? Bukan Allah. Tu hamba sendiri. Siapa suruh bawa laju? Siapa suruh bulan? Itu Mu'tazilah. Jadi fahaman tersebut tu sesat. Fahaman tersebut tu sesat, lari daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang diajar oleh Quran dan hadis, kul kullum min indillah. Katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullun ay minal khairi wa syarri min indillah, daripada sisi Allah Taala belaka. Semua daripada Allah Taala belaka. Baik yang buruk ataupun yang baik, sama ada baik nisbah duniawiyan atau diniyan ukhrawiyan, ataupun syar jahat tu nisbah duniawiyan diniyan atau ukhrawiyan. Nisbah dunia, nisbah adatan duniawiyan atau diniyan ukhrawiyan. Nisbah adat dunia atau agama akhirat, tak ada kira. Semuanya daripada Allah Ta'ala. Tidak ada satu kekuasaan selain daripada Allah Ta'ala yang sama seperti Allah Ta'ala, tak ada. Tetapi Allah Ta'ala ajari kita supaya berakhlak, beradab, nisbah bangsakan yang baik kepada Allah dan yang buruk kepada diri kita. Kayak gitu. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Quran, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ma asabaka, apa-apa yang mengena ke atas engkau, min hasanatin, daripada kebaikan. Kebaikan itu tak kira lah duniawiyan adatan au diniyan ukhrawiyan. Nisbah dunia ada ke? Mana? Kita pandai masuk, sedap kita masuk. Ataupun pandai kita menego. Kaya kita boleh hutun dengan sebab kita pandai bisnes. Tak kira. Itu baik tu. Baik pada dunia, pada adat. Audinian ukhrawiyan, bahasa agama, bahasa akhirat. Mana? Boleh semaya, boleh puasa, boleh ngaji, boleh mengajar, boleh berzikir, boleh menyebut nama Tuhan dengan betul, boleh baca Quran dengan betul. Itu semua tu orang panggil kebaikan. Apa yang mengena ke atas engkau daripada kebaikan, faminallah, maka kamu katalah dengan lidahmu dan rasa dalam hatimu, ini semua daripada Allah. Apa hikmah? Supaya kamu terselamat daripada riak, ujub, sum'ah, apalagi takabur. Kayak gitu. Itu hikmah tu. Ayat tu bukan ayat akidah tu. Tu ayat syariat. Di sisi Mu'tazilahnya dia jadi ayat akidah. Itu salah tu Mu'tazilah. Ayat tu ajar kita adabus syariah, adab dalam syariat. Jadi apabila mengena ke atas kita kebaikan, kita diberi oleh Allah Ta'ala kekayaan, kesenangan. Orang kata, kayalah haji ni dah. Maka kita kena kata, ni hak Tuhan belaka. Gitu. Hadza min fadli rabbi, tu ku Arab. Mau kita hidup ketik ni gak, kecek Melayu sudahlah. Mana? Ni hak Tuhan belaka ni. Gitu. Supaya kita tidak takabur. Yang kata memeh, tengok siapa apa. Jangan lagu tu, jangan.
Lagu tu berat jadi korong tak lama. Nah, tengok barang nego lah. Mana ngepe marketing setahu mana boh habis labu. Jangan. Akhir lagi jadi korong. Nah, zakat tak bayar sedekah, orang minta sedekah kita hambak tu bil lu siap. Jangan. Ya kata ni hak Tuhan belaka wibi je ni. Nah, Tuhan belaka tak ada sebuah hamba usaha je. Hamba pilih nak kaya, hamba usaha. Tuhan hak menentu, dah Tuhan yang menjadi hamba kaya. Ni semua hak Tuhan belaka. Tu hikmat dia. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika. Kayak gitu. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa-apa yang mengena ke atas engkau daripada kejahatan. Tak ada kira lah. Mana kejahatannya? Duniawiyan, adatan, audiniyan, ukhrawiyan. Hak bahasa dunia pada adat. Nah, aksiden ko. Kayak gitu. Tu masuk pahit lepas ko. Sini. Nego pengkerak semua ko tak. Jangan kata utuh nak kaya. Balik modal bodoh. Nah, rugi semua menego. Nah, atau orang panggil duniawiyan, adatan. Hak bahasa dunia, bahasa adat. Dinian ukhrawiyan, mana? Maksiat. Nah, terjatuh buat zina ko, atau curi ko, atau riswah ko, atau mengupak ko, atau togok agak ko, atau banyaklah. Nah, belum terhabislah hak syar'i, hak jahat. Maka Tuhan suruh kita kata mana? Famin nafsika. Maka mu kata dengan mulutmu, itu daripada dirimu sendiri. Supaya apa hikmat syariatnya? Hikmatut tasyri'. Hikmat Tuhan suruh kita kata ni daripada dirimu, supaya berbangkit untuk bertaubat, untuk mengoreksi diri, untuk memperbaiki diri. Kalau bahasa duniawiya. Nah, bahasa duniawi lagu mana? Jangan putus semangat. Nah, rugi pula ambon nego. Malah aku nego. Jangan. Usaha lagi. Nah, tak cakap benda ubat dah, tokak alih tak boleh hanuk lagi, malah dah kau hanuk lah. Jangan. Ikhtiar usaha. Kayak gitu. Kita ni sebatas ikhtiar usaha. Nah, beli lagi ubat lain. Nah, beda lagi susu lain. Ini ada susu gapo dia model ngapi hok model radio. Nak menghamil minumlah susu ini. Macam-macam lah susu pun ada. Nah, tu ikutlah. Nah, pergi mengoruk pergi lah, pisah lagu mana pun. Jangan putus asa, jangan. Nah, tu koreksi diri. Itu kalau hak bahasa duniawiyan adatan. Nah, jangan putus. Malah dah aku bawa patuh undang-undang. Nah, sidang juga. Nah, sebelum ni saya patuhi undang-undang sungguh. Nak masuk cabai saya segenar dulu. Nah, nak bawa slow berdakuk kiri. Tapi sidang juga malah dah panik. Nah, nak langgar je lampu merah ke gapo tak ada kira lah, bawa okey lah, balik meta pun. Nah, sebab bawa slow pun, bawa patuh undang-undang pun accident juga. Tak ada guna saya duk bawa slow patuh undang-undang. Berat begitu pemikiranmu bodoh lah gitu. Nah, jangan putus harapan, jangan putus semangat. Tetap kita kena usaha untuk selamat walaupun ternyata kita akan accident. Tak betul. Siapa boleh jamin dia balik selamat? Tidak berlaku apa-apa bahaya. Tak ada siapa boleh jamin. Tapi kita pilih balik paling nak selamat ke nak accident? Ada siapa dia? Saya memang nak accident Ustaz. Kalau boleh nak kapit lagi biar mati situ selalu saya. Ada gitu. Orang bodoh mana nak pilih lagu tu? Tak ada. Semua orang pilih nak selamat. Betul? Saya pilih nak selamat. Hatta orang bawa laju gila babi tu pun nak selamat. Betul tak? Bawa laju kau gapo nak selamat dia, nak selamat katik tapi malah nak usaha. Kayak gitu. Semua orang pilih nak selamat. Tapi ternyata pilihan dia bukan memberi bekas. Usahanya tidak memberi bekas. Kenapa? Karena yang menentu dan yang menjadi hanya Allah. Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Perbuatan yang memberi bekas itu tidak adalah ia melainkan hanya satu-satunya perbuatan Allah Ta'ala. Maka ada kau sia-sia kita duk bawa slow. Nah, kita patai makan gua tu, patai makan gua ni takut kena cimani ke gapo kita exercise. Kena juga nyakit. Wak nak jaga kesihatan. Kena juga kanser ke gapo dah tu ni. Sia-sia panik saya nak bedah habis dalam kena malah dah jaga kesihatan. Ndak diberi pahala atas ganjaran kita usaha.
Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Pahala bagi usahaan yang baik, dosa bagi usahaan yang jahat. Jadi kita dibalas pahala dosa tu bukan kerana kita berbuat amal, kita tu mengusahai amal. Kita hanya kasab waliktisab. Yang menjadikan amal kita tu Allah yang bersepakat di zatnya sifat kudrat. Kayak gitu. Tu. Maka kalau hak bahasa syar, hak dinian ukhrawiyan mana? Jatuh buat dosa. Hak taubat. Gitu kan? Betul tak? Tapi buat pula ustaz kan ni. Hak taubat pula. Lepas tu buat pula ustaz, taubat pula. Apa dia? Jangan putus harap. Malah dah aku taubat kek buat pula. Biar ngaku. Memang menurut asal ngaku. Kayak gitu. Taubat. Jangan putus asa rahmat Allah Taala. La taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hei hamba-hambaku yang melampaui batas di atas diri mereka itu dengan mengerjakan dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Tu. Sejuta kali dah ustaz saya taubat, lepas taubat buat pula maksiat tu, lepas taubat buat pula tak ekat dah nak taubat. Beratmu. Nah. Jangan tak cekak, taubat semua. Karena at-taibu minadz dzambi kaman la dzam balahu. Orang taubat daripada dosa tu seperti orang yang tidak ada dosanya. Tak putus asa dia dengan rahmat Allah Taala. Kayak gitu. Kalau kita putus asa awal dah, 10 kali dah aku taubat ni rasa buat pula panik ni. Bahasa lain dah taubat pakai ke rumah maksiat istiqamah dengan maksiat yang telah dibuat. Dah itu. Kita sendiri tu hak pilih nak nasib dengan kau. Kayak gitu. Maka sebab tu kita hamba ni memilih dan usaha. Iradat kita Allah Ta'ala bagi untuk memilih, dan kudrat kita Allah Ta'ala bagi untuk usaha. Bukan iradat kita yang menentu dan bukan kudrat kita yang menjadi. Itu ahli sunnah wal jamaah. Nah, ingat tu. Nah, habis itu. Ada pun Mu'tazilah dah. Segala hak jahat-jahat bukan Tuhan hak buat. Nah, semua tu hamba sendiri. Kerana hamba telah putus habui kudrat iradat, maka hamba yang menentu kejahatan yang dia nak, dan hamba yang menjadikan perbuatan jahat yang dia buat. Tuhan tak sanggup tahu apa yang jahat. Sebab bagi Mu'tazilah, benda jahat ni Tuhan larang. Nah, maka bila Tuhan larang, automatik, lazim, talazum dia panggil, automatik. Secara tiket turut Tuhan tidak akan menentu benda jahat. Karena bagi dia nahyun dengan iradat tu talazum. Seperti juga amar, suruh, perintah dengan iradat itu talazum dia panggil. Di sisi Mu'tazilah. Mana? Tuhan suruh beriman, pasti Tuhan kehendak beriman. Tuhan nak seorang itu beriman. Itu Mu'tazilah. Talazum, automatik antara suruh dengan nak, larang dengan nak, dengan tentu. Ada pun kita ahli sunnah wal jamaah tidak talazum, lain-lain. Amar dan nahyi itu bahagian daripada naw'il kalam, pada ta'alluq kalam. Mana? Kalamul amar, kalamun nahyi. Suruh kita maya, puasa, beriman, Islam. Kan gitu. Tegah kita kupu, munafik, nifak, fasik, zina, gapo, tabung Arab, tegah. Itu nau'un minal anwa'il kalam min haitsu ta'alluqih, daripada sudut hija kalam. Aqimus shalah wa atuz zakah. Kan gitu. Bukan lazim kalam tu mesti kena iradat, bukan. Kalam lain, iradat lain. Gitu. Nah, iradat tu sifat penentu Allah Ta'ala. Maka sebab tu ada Allah Ta'ala suruh. Mana? Fir'aun Tuhan suruh Islam. Abu Lahab, Abu Jahal, Namrud, Qarun Tuhan suruh Islam. Tapi Tuhan tidak nak mereka ni Islam. Bila Tuhan tidak nak mereka Islam? Sedia kala lagi. Belum ada makhluk Tuhan tentu dah. Fir'aun kafir, Namrud kafir, Qarun kafir. Sedia kala lagi. Nah, bukan nanti Fir'aun, Namrud, Qarun mati barulah Tuhan tak ada arwah lah, kafir juga. Nah, kita usaha dah. Berat tu bukan Tuhan tu. Nah, tu makhluk kalau lagu tu. Bayar usaha tu makhluk. Tuhan ni tentu taksis. Nah, Tuhan memang tentu. Tuhan memang nak perang untuk kafir. Tapi Tuhan suruh dak perang untuk kafir? Dak. Tuhan larang bahkan.
Jangan mu kafir. Jangan mu syirik. Bahkan Tuhan suruh Islam. Mu masuk Islam. Hatta dua orang Nabi nak Musa dengan Harun. Kayak gitu. Tu faham ahli sunnah wal jamaah tu beza antara suruh dengan tegah, suruh dan tegah dengan kehendak ataupun menentu Allah Taala. Beza. Lain-lain tu. Adapun Mu'tazilah dah hak tu lah. Benda hak Tuhan suruh itulah Tuhan nak. Benda hak Tuhan larang pasti Tuhan tidak nak. Maka siapa yang menjadi dah Tuhan tidak nak? Makhluk tu sendiri. Hebat makhluk ni. Tengok. Hak pergi konsert menata apa tu? Club Play itu apa? Club Play, Club Play, tu. Mana ramai dengan hak mari surah sejik. Tentulah ramai hak tu penuh stadium. Bayar tiket. Kenapa tu ni? Jadi mana ramai hak jahat dengan hak baik. Jahat bukan jahat belaka. Sudut tu. Sudut kemaksiatan tu bukan semua jahat habis. Orang ni tidak begitu. Jahat pada sudut maksiat tu barangkali baik pada sudut yang lain. Kayak gitu. Mereka kata sedap ustaz bahaya hak orang. Ndak. Sudut berhibur, sudut kemaksiatan tu dia jahat. Sudut lain mungkin dia baik. Kayak gitu. Mana banyak jahat dengan baik? Tentu dah banyak jahat. Hak mari jemaah tak ada dengan hak dengar. Mana ramai? Mana mari jemaah? Hak dengar sikit pula. Kayak gitu. Hak jemaah tu pula. Mana hak kosong dengan mana hak tak kosong? Banyak hak tak kosong pada kosong. Kayak gitu. Hak duk khayal. Nak pakai gapo bani jamu gapo ya. Kayak gitu. Mana baik kosong atau tak kosong? Kosong baik pada tak kosong. Kayak gitu. Tentu dah banyak hak tak baik. Kalau gitu lemah benar Tuhan ni. Banyak orang jahat semua. Tengok cerita Hindustan lah. Hero sore ya. Jahat amat. Kat Selori jahat. Penjahat tu ramai semua ni. Selori. Lemah benar Tuhan. Hak baik tu sikit semua. Hebat makhluk lagi. Power makhluk lagi. Ni. Apa? Dah hak jahat makhluk buat. Bukan Tuhan buat. Dah. Hak baik, hak jahat, hakikat Allah Ta'ala berlaku buat. Hakikat dia. Tapi dia nak kecek lagu tu. Dia nak kecek, saya berzina ni Tuhan. Saya taubat arak ni Tuhan. Tolong benar. Tumbuk atas muka dia kan. Kalau dia marah, Tuhan juga. Jangan marah semua Tuhan lagu kan. Jangan. Itu Jabariyah pula jadinya. Jabariyah ni Tuhan langsung tidak menjadikan pada hamba kudrat dan iradah. Jadi hamba ni seperti kapah yang ditiup oleh angin. Kemana saja angin itu bertiup, maka ke situlah angin kapah tu dipupuk. Angin tiup ke kanan, tak akan kapah tu pergi kiri, tak ya? Kan ada biasa gitu. Angin tiup ke kanan, kapah tu jalan lagi kiri. Pelik sini. Kata Jabriyah itulah kita. Tak ada kudrat iradat langsung. Kita ni memang Allah Ta'ala berlaku 100%-nya tak ada langsung pada kita hamba ni kudrat dan iradah. Itu Jabariyah. Berlawannya dengan Mu'tazilah Qadariyah tadi. Qadariyah pula Tuhan telah jadikan pada kita kudrat iradah, maka kudrat dan iradah kita menentu apa yang kita nak, kudrat kita menjadikan apa yang kita tentu tadi. Kita nak kaya, pasti kita boleh. Kita boleh. Kayak gitu. Motivasi dah tu ni. Lopak-lopak atas petah dah tu ni. Kita boleh. Itu Qadariyah. Mu'tazilah Qadariyah gitu. Adapun ahli sunnah wal jamaah tengah-tengah. Bain wa bain. Mana? Tidak Jabariyah, tidak Qadariyah. Mana? Allah memberikan kepada kita kudrat iradah. Itu tolak Jabariyah. Tapi kudrat iradah kita tu bukan menentu dan menjadi. Tolak Qadariyah. Tolak puak Mu'tazilah Qadariyah. Mana? Kudrat iradat kita tu hanya sebatas memilih. Pilih. Kita pilih nak lapar ke nak kenyang. Kayak gitu. Nak sihat ke nak sakit. Nak syurga ke nak neraka. Nak pahala ke nak dosa. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa nak beriman sila, siapa nak kafir pun sila. Mu pilih. Pada zahir mukhtaram zahiran. Kita diberi kekuasaan untuk memilih. Pada zahir. Tapi
Pilihan kita hakikatnya ketentuan Allah. Nah, hakikatnya. Bahkan apa yang kita tidak pilih pun ketentuan Allah. Tak ada orang pilih nak tuku tangan dia. Ada? Nak nuku tangan dia. Sengaja aku nak bedah, tak jari aku biar pecah berat. Oh, ada gitu tak? Nah, dia pilih nak menukul paku, betul? Lebuk lepak. Aduh, kan gitu. Dia pilih tak nak menukul jari dia? Dah. Tapi terjadi. Ya. Itu bukti kata perbuatan Allah pada hakikat. Fi'lul ibad al-ittirari dia panggil. Fi'lul ibad, perbuatan hamba ya bahasa ittirar. Ittirar mana tergagah, dipaksai. Bukan hamba yang memilih. Itu jelas perbuatan Allah. Sepakat semua Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Hak jadi khilaf perbuatan hamba yang hamba pilih. Ini adakah Allah yang menentu dan Allah yang menjadi? Kata Jabariyah, memang tak ada langsung hambanya memilih, Allah belaka. Kata Qadariyah, hamba yang memilih itu dia sendiri yang menentu. Dan apa yang dia hamba itu tentu, dialah yang menjadi. Itu Qadariyah. Ada pun ahli sunnah wal jamaah, hamba yang memilih, hamba yang berusaha. Tetapi yang menentu dan yang menjadi perbuatan hamba hakikatnya ialah Allah. Itu. Maka sebab tu pentingnya awak mari satu akidah lagi, dia panggil akidah jaiz. Wa jaizun fi haqqihil ijadu wa tarku wal isqa wal is'adu. Wa jaizun fi haqqihi, harus pada hak Allah Ta'ala yang bersepakai di zatnya sifat kudrat iradat. Jadi sifat jaiz ni sebenarnya hukum bagi kudrat iradat Allah Ta'ala yang bersepakai di zatnya sifat kudrat iradat. Nah, apa hukumnya Tuhan menentukan hamba tu baik buruk, syurga neraka, pahala dosa, ahli sa'adah wa syaqawah. Dan apa hukumnya Allah menjadikan hamba tu kaya miskin, sehat sakit, hidup mati, enggak boleh ya, mukmin kafir, ikutlah apa saja benda mungkin, benda terima dua belah. Apa hukumnya? Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, jaizun fi haqqihi, harus pada Allah Ta'ala. Wa jaizun fi haqqihil ijadu, harus pada hak Allah yang bersepakai di zatnya sifat kudrat iradat untuk menjadi, wa tarku dan meninggalkan menjadi, harus. Maka sebab tu perkara tu boleh terima dua belah. Kayak gitu. Terima dua belah mana? Hidup mati. Kaya miskin, sehat sakit. Kalau ikut Mu'tazilah, wajib Tuhan buat baik, solah dan aslah, mana hak baik? Sakit kau sehat? Sehat tu baik. Bermakna kena sehat semua. Tak wujud hospital. Ini kalau kita kata wajib tu wajib akal. Sebab tu ulama ahli sunnah wal jamaah, dia tanya Mu'tazilah, Mu'tazilah, mu kata Tuhan buat wajib buat baik pada hamba tu, nak tanyanya, wajib tu wajib syarak ke wajib akal? Kalau Mu'tazilah jawab wajib syarak atas Allah Ta'ala berbuat baik pada hamba, berat benar. Jadi Tuhan ni ditekan seperti kita, wajib sembahyang isyak, tak sembahyang janji neraka. Kayak gitu. Dia panggil wajib syarak, talabul fi'li talaban jaziman, dituntut perbuat sebagai tuntut yang putus. Bagaimana? Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji syurga pahala kerana kita mengerjakannya dengan ikhlas, dijanji seksa dosa apabila kita tidak mengerjakannya. Tuhan wajib syarak. Mana kalau Tuhan tak buat baik, Tuhan masuk neraka. Kalau Tuhan buat baik, Tuhan dapat masuk syurga, Tuhan dapat pahala. Tuhan apa gitu? Siapa dia pahala syurga ke dia? Tuhan lain lagi. Apa? Tak munasabah. Kalau kata bukan wajib syarak, wajib apa? Wajib akal. Apa makna wajib akal? Ma la yaqbalu lintifa'a, barang yang tak terimalah ia akan ternafi. Mana? Barang tentu sungguh, barang tentu ada, tak terima tidak sekali-kali. Kalau wajib akal, Tuhan buat baik pada hamba. Gapo dia baik? Kita ambil sengkesa, sehat. Sehat tu baik. Wajib akal Tuhan buat baik. Mana? Tuhan buat sehat semua pada hamba. Bermakna tak ada hospital. Jadi kau bodoh pula anak kita duk mengaji doktor medik kat 6 tahun.
Duk buka hospital besar-besar, klinik. Mana ada orang sakit? Semua orang sehat semua. Sakit, Gabriel sakit. Tak kenal saya. Tak kenal apa? Mau tak kenal. Tu mustahil. Lawan bagi wajib, mustahil. Macam anak bagi Allah, mustahil tak? Mustahil. Ada tak anak bagi Allah? Tak ada. Bini bagi Allah ada? Ada. Nah? Apa lagi? Mopok bagi Allah ada? Tak ada. Mustahil. Nah, benda mustahil itu benda tentu tidak lagi tak ada. Tak terima ada sekali-kali. Tu abang mustahil. Jadi kalau orang panggil wajib, akal Tuhan buat baik pada hamba. Kenyang. Baik. Jadi semua orang kenyang. Tak lapar-lapar rasa. Tak perlu restoran. Tak perlu nasi. Tak perlu beri berah. Sebab senantiasa kenyang. Orang tanya lapar ada. Gapa dia lapar? Saya tak kenal. Ada ke lapar ni? Tak kenal. Nah, gapa dia lapar? Tak erti saya. Tak faham. Gitu ya dia. Moga wajib kenyang. Hidup dengan mati. Mana baik? Siapa berakhir mati? Ada. Hidup. Mana tak kenal mati? Mati dah buat mak. Gapa dia mati? Matilah. Mana ada mati? Wajib tu hewan hidup semua. Tak perlu nyusah ke kubur gapo dah ni. Muka hidup semua, tak mati-mati sebab mati tu jahat. Hidup tu baik. Kaya tu baik. Miskin tu jahat. Maka tak ada orang miskin. Kaya belaka. Semua Perdana Menteri tu agung belaka. Nak semua kecek better belaka. Better nak buat rumah, siapa nak buat? Awak lah buat. Saya pun better ke Saya pun raja juga. Siapa nak buat? Semua kaya belaka. Semua kaya, tak ada miskin. Dah wajib tu buat baik kan? Nah. Karut molek lah tu. Acul lebu. Acul lebu. Siapa nak takak ikan, siapa nak buat rumah, siapa nak gau semi, siapa nak jadi tu peraih. Tahu tu peraih. Nah. Bawa ikan kau gapo masuk ke kapung-kapung. Ikan sekilo. Tu peraih orang panggil. Nah. Siapa nak buat kerja tu? Dah kalau semua kaya belaka, baik belaka, tu buat. Realitinya tidak gitu. Ada orang lapar, ada orang kenyang. Ada orang sehat, ada orang sakit. Ada orang kafir, ada orang Islam. Kayak gitu. Bermakna tidak wajib Tuhan buat baik. Maka sebab tu kata ulama ahli sunnah wal jamaah, wa may yakul fi'lu sholahi wajaba 'alal ilahi qad asa al adaba. Wa may yakul barang siapa yang mengatakan serta i'tiqad dalam hati, fi'lu sholahi berbuat baik 'alallahi di atas Allah Taala tu wajaba, wajaba 'alallahi wajib atas Allah Taala. Nah, qad asa al adaba, sesungguhnya benar-benar jahat akhlak dia dengan Allah Taala, jahat adab. Nasabah kata Tuhan wajib. Wajib apa? Wajib syarak. Tolonglah. Jadi Tuhan pula pemukallaf pula. Tuhan ni mukallaf pula. Tuhan ni diberati hukum taklifi. Oh berat, jahat akhlak. Kalau kata wajib akal, tak nasabah. Panas dengan sejuk, mana baik? Sejuk. Tak kena panas jadi. Tak perlu basah kang. Tak perlu ada kipas. Sebab memang kita wajib sejuk. Sebab sejuk tu baik. Nah kalau wajib Tuhan buat baik, sejuk tu baik. Kayak gitu. Kata panasnya. Apa tu panas? Saya tak kenal lah. Tak kenal. Mungkin mustahil. Wajib Tuhan buat baik. Gitu ke? Ada. Panas weh. Kena pasal ekor nak kita. Panas weh pasal kipas. Tahu panas. Gelak weh. Kena cerah lapu. Kayak gitu. Selalu mic kena kuat sikit mic. Kan? Sakit, sehat, kaya, miskin, hidup, mati. Iyalah kau tu. Tu benda berlawanan belaka kan? Maka sebab tu harus pada hak Allah Taala, ijab wa tarkul ijab. Ada. Berbuat tiap-tiap mungkin. Mungkin apa? Benda terima dua belah. Terima hidup, terima mati. Terima ada, terima tak ada. Terima kaya, terima miskin. Terima ada anak, terima tak ada anak. Kita terima dua belah tu. Nak kaya terima, nak miskin terima kita. Terima dua, harus tak? Harus. Kau mustahil kita nak kaya. Harus. Cuma tu tak tahulah tu hati tu kita kaya ke miskin. Kita tanyalah, nak kaya ke nak miskin? Biarlah saya suka miskin. Ada apa? Saya nak kaya. Wah hijau jadi kaya. Tapi kalau tak kaya,
tahulah kita ketentuan Allah Ta'ala bahawasanya kita tidak kaya. Kayak gitu. Jadi orang ada iman ni tak mengamak kuasa lah. Nak sehat ke nak sakit? Nak sehat. Maka kita pilih nak sehat. Cari doktor, makan ubat. Sakit demam, makan Panadol. Tapi kalau tak sembuh juga, tak yang bakar kila Panadol. Pergi bakar kila Panadol. Panadol gila sungguh kat ngah selori aku telah tak sehat-sehat lagi. Dibakar. Pasal yang menjadi, yang menentu hanya Allah. Kita memilih untuk sehat, makan Panadol, usaha makan. Itu. Dah memang. Azhar dah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن سيدنا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر.
La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina wa maulana Muhammadin wa syarafa wa darajatal 'aliyatir rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhlif. Baik. Wa jaizun fi haqqihil ijadu wa tarku wal isqa wal is'a. Harus. Isqa di mana mencelakakan hamba. Harus. Tuhan nak hamba tu mati kafir, harus. Tuhan nak hamba tu mati dalam maksiat, harus. Mencelakakan hamba harus pada hak Allah Taala. Wal is'ad dan memperbahagiakan hamba. Jadi ahli sa'adah hamba tersebut harus. Tak ada tekanan apa atas Allah Taala. Dia boleh tentu sedia kala lagi dia menentu dan apa yang dia tentu dia akan jadi fa'alul lima yurid. Tuhan buat apa yang dia tentu. Dia tak buat apa yang dia tidak tentu. Gitu. Jadi sahabat Nabi pernah tanya, "Dah kalau ya Rasulullah, semuanya Tuhan sudah siap tentu dah, ahli syurga, ahli neraka. Apa guna kita duk beramal?" Kayak gitu. Jadi kadang-kadang orang itu mari juga mikir lagu tu. Mujur sahabat Nabi tanya dah. Dah Tuhan tentu belaka dah ahli syurga siapa, ahli neraka siapa. Kalau kita duk semaya-semaya, duk taat-taat, tiba-tiba Tuhan tentu kita ahli neraka. Allah. Malah semaya gitu. Jalan tu. Kenapa tu nak masuk neraka tu? Kayak gitu. Jangan. Nabi kata kullu syai'in muyassarun lima khuliqa lahu. Tiap-tiap sesuatu tu dipermudahkan bagi apa barang ia dijadikan. Baik. Kita tahu di mana kita ni Allah Taala tentu ahli syurga ke ahli neraka, tahu tak? Siapa tahu? Tak tahu. Macam tadi lah. Kita tahu di mana kita selamat balik rumah tanpa aksiden. Tahu? Tak tahu. Mana kita tahu apa yang Tuhan tentu. Tapi hak kita pilih nak selamat. Dan kita berusaha untuk selamat. Dan kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala selamatkan perjalanan kita. Subhanallah di sakharana hadha. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Ya isyarat berapa pula dah ni. Macam-macam kita buat usaha ikhtiar. Bawa kereta apa patuh undang-undang. Nak masuk cabai sekenar dulu, jangan masuk dulu baru sekenar. Itu. Tu. Kita suka baik Pak selamat. Alhamdulillah. Bermakna apa yang kita pilih nak selamat, kita usaha nak selamat, memang Tuhan tentu kita selamat dan Tuhan jadikan kita selamat. Sama akhirat pun. Nak syurga ke nak neraka? Pilihlah. Saya nak syurga Ustaz. Maka kita pilih nak jadi ahli sa'adah, nak jadi ahli bahagia, nak masuk syurga, maka kita usaha dengan amalan-amalan ahli syurga. Gitu. Tu jangan putus asa, jangan. Yang kata tahulah duk semaya, tak tahu juga ni syurga ke neraka. Tak usah semaya. Memang betul tu. Nak masuk dalam neraka dah tu. Pilih amalan ahli neraka dah tu. Kan gitu. Tu panggil putus asa rahmat Tuhan. Kita semaya buat maksiat juga. Suku kira. Maksiat tugasnya kena tobat. Kayak gitu. Maka tanda kita suka baik dengan Allah Ta'ala, kita tak berhenti gaduh buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegur. Tu tanda kita husnuzan ma'allah, suka baik dengan Allah Ta'ala. Itu. Bukan suka baik dengan Allah Ta'ala, duk togok arak, kata mana togok arak ni? Kau takut kau dengan kau? Tuhan kan maha baik. Saya tak buat agak kalau Tuhan nak boleh syurga, Tuhan boleh syurga. Betul. Lepas Tuhan tak mu tahu di mana? Tuhan nak mulai syurga. Mu tanya dah Tuhan. Masa tanjizi qadim pada sedia kala tu mu tanya dah Tuhan. Tuhan tentu. Ya Allah, saya ni ahli syurga kali ni aku. Tanya dah. Enggak. Ada turun wahyu atasmu. Bahawasanya mu ni beres dah buat gapo hak haram pun. Tetap ahli syurga macam cerita aja rezak lu dah ni. Dia suluk lebih kubur, dia kata dia berzikir Allah mari atas langit ni kata. Berkelip-kelip cahaya. Turun daripada langit, laju turun tu, pak masuk lebih kubur, duduk depan dia ya. Allah duduk depan dia. Lalu dia tanya, ya Allah, macam mana nasib saya akhirat esok ya Allah?
Allah kata, abang mak nak sini. Abang mak jangan bimbang. Abang mak garanti syurga. Buat gapo abang mak nak buat. Dia sedap dia. Tak sini. Maka sebab tu dia tak semaya bini orang, bini dia, anak dara orang punya bedam gitu saja. Nah, pasal garanti syurga aja. Nah, awak semua tak ada tiru macam saya. Sebab awak tak tahu lagi. Saya Allah yang ada. Memang sesat. Tu dah. Tak ada siapa yang tahu. Maka kita pilihlah. Nah, terjatuh maksiat, tobat. Boleh beramal taat ibadat, syukur. Diberi rezeki, takwa. Diuji dengan bala, wabak, penyakit. Nah, perkara yang makarih, perkara yang dibenci, maka sobat. Itu tugas kita hamba. Tugas kita hamba tu takwa, sobat, syukur, nah, tobat. Itu. Itu dah. Kita jangan duk kucak kerja Tuhan lah. Buat kerja kita hamba. Dah. Jangan kita tanya Tuhan pula. Mana Tuhan buat lagu ni aku tangi? Kita Tuhan akan disoal. Bukan kita soal Tuhan akan esok. Nah, Tuhan akan tanya kita. Hei Mamat, tika mana aku telah tentukan mu tu dengan kekayaan, dengan rezeki yang murah. Apa mu buat? Kayak gitu. Maka kita nak jawab lah. Nah, aku takwa ya Allah. Aku siasat. Ni mari di mana-mana. Sumber halal ke tak. Kemudian aku belajar pun. Biar orang panggil betul dengan suruhanmu. Kayak gitu. Takwa Allah panggil. Imtithalu awamirihi wa jitinabun nawahi. Tika mana mu aku jatuh ke dalam miskin. Susah. Apa mu buat? Sabar ya Allah. Redha ya Allah. Taslim ya Allah. Gitu. Kita tak kena bukan kita cekok pinggir. Mana tu saya mula miskin. Orang lain kaya belaka. Bukan lagu tu. Tukar tu. Mu pula jadi Tuhan mana? Nah, kita tu akan ditanya. Bukan kita yang akan menanya Tuhan. Tu. La tus'alu amma yaf'alun wahum yus'alun. Atau kama qala Allah. Nah, tidak boleh engkau menanya ke apa yang Allah Ta'ala buat. Wahum yus'alun. Padahal mereka itulah manusia yang akan ditanya apa yang mereka buat di dunia. Tika mu aku buatmu, aku tetumu, boleh buat amal ibadat, aku jadi kamu boleh beramal ibadat taat. Apa tugasmu? Syukur. Gitu. Tidak riak, tidak wujud. Yang kata, memang saya paling kuat sekali buat amal ibadat mula. Nah. Tu. Di gapo ni abang ni? Gapo ni? Mentarikak ni tak ada orang kuat tahajud saya kali tu. Memang hebat kali saya mula. Berat kalau jawab lagi tu. Wujud dia panggil. Nah. Saya syukur kerana ni daripadamu dan kembali padamu. Tika mu aku buat jatuh dalam maksiat. Apa tugasmu? Tobat. 10 kali tobat. 100 kali mu jatuh dalam maksiat. Apa tugasmu? Apa mu buat? Tobat semua itu. Tak buat, tak buat. Karena rahmat mu luah itu. Kayak gitu. Bukan kata, mu ketika aku buat, aku tetumu, aku buat mu jatuh dalam maksiat. Apa tugasmu? Mula-mula tobat juga tu hari 3 kali, lepas tu malah dah tobat. Duk buat semua mengaku mana masuk dengan aku. Kayak gitu. Maka sebab tu kullu syai'in muyassarun lima khuliqa lahu. Tiap-tiap sesuatu tu dipermudahkan bagi apa barang ia dijadikan. Maka harus pada hak Allah Ta'ala nak isqaq celakakan hamba, is'ad nak membahagiakan hamba. Tak ada satu tekanan berapa atas Allah Ta'ala. Gitu dah. Lawan bagi haruh pada hak Allah Ta'ala tu tiada haruh. Lagu mana misal bagi tiada haruh? Seperti wajib. Wajib Tuhan buat makhluk. Wajib Tuhan meninggalkan buat makhluk. Berat lagu tu. Nah, kalau wajib Tuhan buat makhluk, bermakna makhluk wajib ada. Mustahil tak ada. Gitu kan? Nah, ataupun wajib Tuhan meninggalkan buat makhluk, bermakna wajib tak ada makhluk ni. Tak ada kita ni, tak ada. Langit bumi tak ada. Berat lah gitu. Tak betul itu. Atau mustahil. Mustahil Tuhan buat makhluk. Berat. Jadi tak ada lah makhluk. Mustahil. Benda tentu tak ada. Mustahil. Nah, ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Perkara yang tidak terbenar pada akal adanya. Ma la yaqbalu subuta. Barang yang tak terima ia akan sungguh. Mana? Barang tentu tidak. Barang tentu tak ada. Kayak gitu. Jadi kalau mustahil Tuhan buat makhluk, mana mustahil? Makhluk ni mustahil ada.
Maka sebab tu tidak wajib Tuhan buat dan meninggal buat makhluk, dan tidak mustahil Tuhan buat dan meninggal buat makhluk. Kalau wajib Tuhan buat makhluk ataupun meninggal buat makhluk, maka qalbul haqaiq dia panggil. Makhluk ni jadi bertukar hakikat. Mana kalau wajib ada. Wajib kaya, wajib berimeh, wajib Islam ke? Dah. Harus. Sebab tu kita ni dipanggil mungkin terima dua belah. Itu dah. Kalau wajib mustahil terima sebelah. Kalau wajib terima sebelah ada saja. Kalau mustahil terima belah tiada semata. Gitu. Maka kita ni dah terima dua belah. Maka kata, Pak Mak meninggal, kamu tahu tak? Ya apa? Inna lillahi wa kayak gitu. Terima tak? Terima. Maring baru duduk kedai kopi dengan kawan. Allah meninggal dah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Gitu. Bukan kata Pak Mak meninggal, kamu tahu tak? Meninggal? Mana boleh meninggal? Dia wajib kena ada. Kerana wajib Tuhan buat dia. Benda tentu ada, tak terima nak kata tak ada. Gitu kan? Ada. Terima tiada kayak gitu. Kalau mustahil Tuhan buat, kata awal-awal kita bunyilah Pak Mak ada. Memang tentu tak ada. Tak ada berlaku lah kita ni. Maka ada. Kita tu terima ada, terima tak ada. Terima hidup, terima mati. Terima kaya, terima miskin. Terima ada anak, terima tak. Terima mulia, terima hina. Terima atas, terima bawah. Terima. Maka benda terima dua belah. Bermakna harus Tuhan mengada, meniada. Membahagia, mencelaka. Mengkaya, memiskinkan kita. Mensehat, mensakitkan kita. Menghidup, memati. Itu haruslah kepada Allah Ta'ala. Tidak wajib, tidak mustahil. Tidak mustahil. Habis. Maka iaitu tiada harus seperti wajib atau mustahil Tuhan buat makhluk atau meninggal buat makhluk ni. Mustahil tiada harus itu. Tentu tidak. Kalau tentu tidak, tiada harus. Hanya harus selama-lamanya harus. Wajaizun fi haqqihil ijadu wa tarku wal ishqa wal is'adu wa man yakul fi'lus salahi wajaba 'alal ilahi qad asa'al adaba. Harus pada hak Allah yang bersepakai di zatnya sifat kudrat iradah Allah harus menentu baik buruk. Kudrat Allah harus menjadikan baik atau buruk, ada atau tiada. Dan siapa yang iktikad wajib atau Allah buat baik atau terlebih baik pada hamba, maka orang ini benar-benar jahat akhlak adab dia pada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu kemudian kita sambung semula pula, ketahui olehmu sifat yang 20 itu terbahagi atas 4 bahagi. Ini tidak fardu ain dah. Jadi habis kat tu fardu ain. Hak ni ia tidak orang panggil fardu ain. Jadi kalau kita berasa denyut kepala otak kayak gitu, tak usah duduk. Tak usah kata gapalah. Akan nyandar dinding tidur gitu pun tak apa. Yang kata payuh nak faham gapo dia nyahurai tak tahu. Tak apa. Tidak fardu ain, hanya fardu kifayah. Tu kena ayat awal. Fardu ain tu sekat tadi lah. Habis itu wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya qahhar ya qahhar ya jabbar ya jabbar ya jabbar ya muntaqim ya muntaqim ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim ihzimhum wansurna alaihim
ihzim a'da'al muslimin wansuril muslimina alaihim. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal yahudaz zalimin wal mujrimin. Allahumma 'alaika bil yahud al mu'tadin wa man nasarahum wa man awanahum wa man walahum. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidin wal mustada'afin fi Palestin, khususan fi Gazzah wa fi kulli makan wa fi kulli ardil Islam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.